Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita pada subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 dalam bab 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Okey, kalau awak buka muka surat 67 dalam RBT tingkatan 2, buku teks, awak akan nampak subtopik 2.3.3. Okey, itu yang kita akan belajar hari ini. Jadi, objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Okey, pengiraan parameter ni perlu menggunakan formula. Formula apa yang kita perlu guna? Okey, dengar, nanti saya akan jelaskan formula apa yang kita kena guna. Okey, litar siri. Kenapa saya cakap pasal litar siri? Okey, litar siri ada kaitan dengan pengiraan parameter kita kejap lagi. Okey, apa tu litar siri? Litar siri ni adalah nak menunjukkan litar tu semua parameter disusun secara bersebelahan. Sebenarnya V, I dengan R semua duduk sebelah-sebelah. Semua satu hala sahaja, tak ada cabang lain. So, kalau awak nampak circuit macam ni, awak nampak litar macam ni, litar disusun secara bersebelahan, ini dipanggil sebagai siri circuit ataupun litar siri. Okey, untuk parameter elektrik, kita akan belajar 4 iaitu voltan, arus, rintangan dengan kuasa. Huruf V mewakili voltan, huruf I mewakili arus, huruf R mewakili rintangan dan huruf P mewakili kuasa. Jadi, sebelum saya terangkan formula, saya nak terangkan hubungan voltan dengan arus ni adalah berkadar terus. Apa maksud berkadar terus? Berkadar terus ni adalah apabila nilai voltan naik, nilai arus juga akan naik. Sama-sama akan naik. Okey, kalau contoh nilai voltan turun, nilai arus pun akan turun. Berbeza dengan arus dengan rintangan. Kalau arus dengan rintangan, dia berkadar songsang. Berkadar songsang tu apa? Okey, berkadar songsang tu adalah bila nilai rintangan naik, nilai arus akan turun. Bila nilai rintangan turun, nilai arus akan naik. Dia akan terbalik lah. Kalau V dengan I sama-sama naik. Kalau R dengan I, dia akan terbalik. Satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Macam tu. Seterusnya, okey, saya akan terangkan pasal hukum Ohm. Hukum Ohm ni apa? Okey, kalau awak nak senang, nak mudah ingat, awak lukis bentuk segitiga dan awak lukiskan V bahagian atas, I belah kiri dan R belah kanan. Okey. V ni untuk apa? V adalah untuk voltan, I untuk arus dan R untuk rintangan. Okey, kenapa kita kena buat triangle? Sebab untuk mudah awak ingat formula apa yang awak nak guna. Contoh, awak nak cari voltan. Kalau nak cari voltan, okey, awak bulatkan voltan, awak tuliskan voltan V. V sama dengan huruf apa yang kita tak tulis lagi? Huruf I dengan R. Huruf I dengan R duduk bersebelahan kan? Okey, kalau duduk bersebelahan maknanya dia akan menjadi darab. So, V sama dengan I darab R. Ini formula untuk cari voltan. Okey, untuk kita nak cari I pula, kita bulatkan I, kita tulis I dulu. I adalah sama dengan apa? Kita tengok huruf apa yang kita tak tulis lagi. Huruf V dengan R. V dekat atas R. So, maknanya V per R. V per R. Faham kan? Okey, seterusnya kalau kita nak cari R, sama juga. Kita bulatkan R. Kita tulis R dulu. R sama dengan, kita tulis huruf yang kita tak tulis lagi. So, maknanya V atas I sama dengan V per I. Okey, jelas? Okey, seterusnya saya nak terangkan kuasa pula. Macam mana kita nak dapat formula kuasa? Kuasa pun awak lukis bentuk segitiga. P dekat atas. Sekarang ni I kekal dekat bahagian kiri. V turunkan letak kat belah kanan. So, P, I, V. Untuk cari P, kita bulatkan P dulu. Kita tulis P. P sama dengan I, V duduk bersebelahan. So, maknanya darab. I darab V. Macam tu juga dengan I sama dengan P per V. Dan juga V. Nak cari V, V sama dengan P per I. Okey, seterusnya kita akan buat contoh pengiraan. Contoh pengiraan, awak tengok muka surat 67, ada soalan dia. Diberi nilai 0.5 ampere dan nilai rintangan 3 ohm. Kira nilai voltan dan kuasa. Dia nak dua. Satu voltan, satu kuasa. Okey, voltan macam mana? Awak lukis dulu VIR macam ni. Okey, macam mana nak guna nilai voltan? Awak tulis V dulu. Okey, huruf I dengan R tak tulis lagi, maknanya darab. Sebab bersebelahan I darab R. Okey, I dah ada dah 0.5
R pun dah ada 3 ohm. So awak tulis 0.5 ampere darab dengan 3 ohm. Awak tekan kalkulator, 0.5 darab 3 akan dapat 1.5 volt. Okey, sekarang dia nak kuasa pula. Kuasa awak lukis juga segitiga PIV. P sama dengan I dengan V tak tulis lagi. Dia orang bersebelahan. So maknanya darab I darab V. Sama dengan 0.5 ampere. Ampere dah ada dah 0.5. Tulis balik. Lepas tu V. V tadi kita dah cari 1.5 volt. Kita darab letak kat sebelah. 0.5 darab 1.5. Tekan kalkulator akan dapat 0.75 watt. P nilai dia punya simbol adalah watt. Okey. Seterusnya contoh pengiraan yang kedua. Diberi nilai voltan 3 volt dan nilai rintangan 5 ohm. Cari nilai arus. Okey, macam mana nak tulis arus? Awak lukis VIR awak tulis I dulu. Okey, apa lagi yang tak tulis dekat sini? V kan? V dengan R. So, V atas, R bawah, V per R. Sama dengan 3 volt bahagi dengan 5. Kenapa? Sebenarnya dah bagi dah ni. 3 volt dengan 5 ohm. Dah ada nilai, awak tekan kalkulator 3 bahagi 5 sama dengan 0.6 ampere. So, I adalah 0.6 ampere. Okey, contoh pengiraan yang seterusnya. Contoh pengiraan yang ketiga, awak tengok muka surat 68. Diberi nilai 3 volt dan nilai 0.5 ampere. Dia nak cari apa kat sini, rintangan apa, nilai rintangan apa yang dapat kat sini. Okey, so awak macam biasa, first step awak lukis dulu VIR. VIR awak dah tulis, awak bulatkan R, awak tulis R. Nilai huruf apa yang tak tulis lagi? V dengan I. V atas, I bawah. Awak tulis V per I. V dah bagi 3 volt dan juga I pun dah bagi 0.5 ampere. Awak tekan kalkulator, 3 bahagi dengan 0.5 ampere akan dapat 6 ohm. Tu je. Senang kan? Kalau awak nak cari V, awak tulis V dulu. Lepas tu awak akan sama dengan kalau sebelah-sebelah darab. Kalau atas bawah bahagi. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa lagi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.